أحب مدرستي أنا أحب مدرستي أنا أحب مدرستي saya sayang sekolah saya أنا أحب مدرستي أنا أحب مدرستي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Arab tahun 4 untuk tajuk yang ketiga, siri yang keenam ya. Siri yang keenam iaitu Al-Jumlah Al-Basitah, iaitu masih lagi dalam perbincangan tentang ayat mudah. Okey, kali ini bukan dalam bentuk hiwar ya, bukan dalam bentuk perbualan, bukan dalam bentuk dialog, tetapi ia sekadar ayat penyata. Okey, semua sekali pastikan sudah ready dengan buku teks. Buku teks dan lihat muka surat. Kita sambung muka surat 70 ni. Muka surat 70. Dalam muka surat 70 ni kita fokus kepada kemahiran mendengar, bercakap dan membaca. Ya. Sebagaimana dalam pembelajaran kita yang lepas Ustazah ada bagi tahu ni fungsi benda ni apa ni, barcode ni. Kalau anak-anak scan kod ni, dalam ni ada audio pembacaan, audio sebutan ayat-ayat yang jumlah-jumlah yang ada dalam muka surat 70 ni. Okey, kita akan ke slide seterusnya. Sebelum kita baca ayat-ayat tersebut, kita kena berkenalan dulu dengan tulisan yang perkataan yang berwarna merah ni. Amama, yasara, yamina, bijanibi dan wara'a. Apakah makna 5 perkataan ini? Okey, kita berkenalan dulu dengan zaraf makan. Zaraf makan ialah menerangkan kepada tempat. Maksudnya, contohnya surau di hadapan pejabat, pejabat di belakang surau, macam tu. Okey, zaraf makan ni yang kita kena belajar ni ada 5. Dia ada lagi tapi yang wajib yang ada dalam buku teks yang kamu wajib tahu, wajib belajar ada 5, iaitu amama di hadapan, wara'a di belakang, yamina di sebelah kanan dan yasara di sebelah kiri serta bijanibi di tepi. Yang ni dekat-dekatlah. Kalau macam sebelah kanan, sebelah kiri ni bangunan tu berada jauh kan, jauh boleh, dekat pun boleh. Tapi kalau bijanibi ni dekat di tepi di sebelah. Okey. Fungsi zaraf makan ni perkataan ataupun kata nama yang duduk di sebelah dia nanti selepas pada perkataan amama, selepas perkataan wara'a, selepas yamina, selepas yasara, selepas bijanibi, kata nama yang duduk sebelah zaraf makan ni mestilah berbaris di bawah. Baris mana? Baris hujung. Perkataan contohnya al-faslu dia akan jadi al-fasli. Al-hammamu dia jadi al-hammami. Kalau dukanul madrasah dia jadi dukanil madrasah. Kalau asalnya ma'malul ulum dia akan jadi ma'malil ulum. Maknanya perkataan yang berada di selepas zaraf makan ni wajib kita bariskan dengan baris bawah itu untuk memudahkan kita kenal apabila kita nak susun perkataan dalam latihan nanti.
Astami'u wa atakallamu thumma aqra'u. Maksudnya, saya dengar, saya bercakap, kemudian saya baca. Baik. Kalau nak dengar suara dalam barcode ni pun boleh. You all boleh scan dan boleh dengar. Sebelum kita baca ayat-ayat yang panjang ni, yang ada zorof yang warna merah ni, zorof makan ni, kita ulang kaji sekejap nama-nama bangunan yang sudah sedia ada ke atas ni. Okay, yang pertama, Dukkanul Madrasah, kedai sekolah. Ma'malul Komputer, ma'mal komputer. Ghurfatul Muallimin, bilik guru. Ma'malul Ulumi, ma'mal sains. Al-Idarah, pejabat. Al-Faslu, kelas. Al-Hammam, bilik air ataupun tandas. Al-Qu'ah, diwan. Al-Hadiqah, taman. Al-Maktabah, perpustakaan. Al-Musalla, surau. Dan Al-Mal'ab, padang permainan. Kedudukan bangunan-bangunan ini akan berlaku. Ada yang duduk di sebelah kanan, ada di sebelah kiri, ada di hadapan, ada di belakang, ada di tepi, di sebelah kan. Okey, yang tu yang kita nak belajar hari ni. Baik, kat sini Ustazah akan baca, awak akan dengar, kemudian bacaan kali kedua awak boleh ikut. Yang pertama, al-faslu amama al-hammami. Boleh dengar? Yang kedua, al-musalla yasara al-maktabah. Al-idarah yamina al-qa'ati. Al-hadiqatu bijanibi al-mal'abi. Dukkanul madrasah wara'a ma'malil komputer. Okey, awak semua sudah dengar. Sekarang ni ikut balik ya. Ustazah akan ulang baca lagi sekali. Al-faslu amamal hammami. Al-faslu, kelas itu, amama, berada di hadapan, al-hammam atau al-hammami, tandas atau bilik air. Yang kedua, al-musalla yasaral maktabati. Al-musalla yasaral maktabati. Al-idaratu yaminal qa'ati. Al-idaratu yaminal qa'ati. Al-hadiqatu bijanibil mal'abi. Al-hadiqatu bijanibil mal'abi. Wal-akhirah, al-jumlah al-akhirah, dukkanul madrasati wara'a ma'malil komputer. Dukkanul madrasati wara'a ma'malil komputer. Okey, baik. Kita telah pun mendengar, kita telah pun membaca. Sekarang ni Ustazah nak bagi penerangan sikit. Okey. Perkataan al-faslu dan perkataan al-hammam adalah nama-nama bangunan yang kita belajar ke atas ni. Okey. Nama bangunan ni, sewaktu ia menjadi kosakata, semuanya berbaris di hadapan. Ma'malu, dukkanu, ghurfatu, idaratu, al-faslu, ma'malu. Kita tak payah ambil perkataan yang kedua ni, kita ambil yang pertama. Kalau ada dua perkataan again ni, kita fokus perkataan yang pertama. Baris hujung pada perkataan yang pertama. Awak tak usah kira perkataan yang kedua ni. Okay, ni al-hammamu, al-qa'atu, al-hadiqatu, al-maktabatu, semuanya berbaris di hadapan. Okay? Baik. Bila dia jadi ayat kat bawah ni, al-faslu,
hujung dia masih lagi berbaris di hadapan. Okey. Perkataan al-hammam ni. Ni perkataan al-hammamu ni dia jadi al-hammami kerana sebelum dia ada zaraf makan. Maksudnya mana-mana perkataan yang kita tulis selepas pada zaraf ini mestilah berbaris di bawah. Okey, kenapa Ustazah terangkan benda ni? Sebab bila latihan menyusun, awak akan tahu mana dahulu perkataan yang kita kena letak sebagai perkataan pemula. Di antara faslu dengan al-hammami kena letak al-faslu yang berbaris di hadapan. Al-hammami kena letak yang ketiga. Sebab sebelum dia ada zaraf, makan ada zaraf. Okey, kita cuba tengok ayat yang kedua. Okey, kita padamlah yang ni. Kita padam. Okey, bagi bersih balik. Okey. Tengok ayat yang kedua. Perkataan al-idaratu dan perkataan al-qa'ati. Mana yang kita kena letak dahulu? Kita kena letak al-idarah. Perkataan yang berbaris di hadapan hujung dia. Al-qa'ati, huruf ta dia berbaris di bawah. Tak boleh kita jadikan al-qa'ati kat depan, al-idarah tu kat belakang. Tak boleh. Sebab apabila ada zaraf makan ni, mana-mana perkataan yang kita letak selepas zaraf ni wajib berbaris di bawah. Okey. Kecuali perkataan yang berakhir dengan ya bebek ni. Ya tak ada titik ni. Hak ni so kita tak boleh nak buat kira. Dia duduk depan pun al-musalla. Dia duduk adik belakang pun baca al-musalla. Dia tak jadi al-musalli lah. Tu khas untuk perkataan yang ada ya bebek ni. Kalau kita kak, sudah sama ada ya bebek. Ya tak ada. Ya tak ada titik ni. Dia alif maksurah. Dia tetap sampai bila pun kita baca al-musalla. Okey, begitu juga dengan perkataan ayat yang ada ni al-hadiqah, bijani bil mal'ab dan dukkanul madrasah. Okey. Sudah nak beritahu perkataan yang mempunyai dua ni. Yang mempunyai dua perkataan. Satu dukkanu, satu al-madrasah. Nampak dua perkataan tapi ianya satu istilah. Yang mana kita nak tengok? Kita nak tengok dukkanu ke kita nak tengok al-madrasati? Kita kena tengok perkataan yang pertama ni. Perkataan pertama. Perkataan yang kedua ni memanglah dia memang berbaris bawah sok madah. Kita kena tengok huruf nun tu. Huruf nun ni berbaris di hadapan sebab perkataan dukkanul madrasah ni berada di hadapan. Okey. Kalau perkataan dukkanul madrasah ni kita letak selepas wara'ah, maka dukkanu dia akan jadi dukkani. Sebagaimana perkataan ma'mal komputer. Nampak tak? Ni perkataan pertama ni. Perkataan ma'mal ni. Lam berbaris di bawah. Sepatutnya lam berbaris di hadapan ke? Jadi lam berbaris di bawah. Kenapa? Sebab perkataan ma'malil komputer ni duduk selepas perkataan waro'a. Waro'a ni ialah zaraf makan tadi. Okay, harap anak-anak semua boleh memahami dan boleh apa panggil boleh faham lah ya. Boleh faham dan boleh buat latihan apabila Ustazah bagi latihan sebentar sahaja lagi. Baik. Aqra'u wa urattibu. Saya baca dan saya susun. Okay, baca dulu. Yamina ma'malu al-ulumi dan al-fasli. Yang kedua, perkataan yasara, al-hammamu, al-fasli. Baik, kita cuba susun. Awak cuba susun dalam, susun dan tulis dalam buku tulis. Yang mana dahulu kita kena letak. Okey, baik. Kalau yang ni, awak pun tengok. Hak ni pun baris bawah. Yang ni pun baris bawah. Sudah, hak mana saya nak letak? Hak ni tentu dah kena letak tengah. Dah. Perkataan ni kita kena letak tengah ni.
Tengah. Yamina kanan, yasara kiri. Okey, di antara makmal ulum iaitu makmal sain dengan alfaz di kelas ni, mana perkataan yang kita letak? Sudah kata tadi yang baris belakang, baris bawah ni kena duduk di selepas perkataan ni. Okey, tapi ni ada dua. Okey, kalau ada dua perkataan macam ni, makmal satu, al-ulum satu, awak kena tengok perkataan yang pertama. Yang pertama ni kan dia berbaris di hadapan, okey? Jadi kena ambil perkataan inilah. Ni jadi perkataan yang pertama, hak ni yang kedua dan ni yang ketiga. Okey. Yang ni awak dah dapat jawapan. Cuba buat yang ini pula. Okey, boleh cuba sendiri tulis dalam buku tulis ya. Baiklah, kita sambung latihan yang minggu lepas punya dan latihan untuk hari ini. Latihan minggu lepas ialah susun perkataan yang menggunakan, yang ada perkataan huna dan hunaka. Minggu lepas kita belajar jumlah basitah ataupun ayat mudah menggunakan huna dan hunaka. Perkataan kosakatanya al-madrasah dukan. Betul tak perkataan tu? Yang memberi maksud kedai sekolah. Gapo kedai sekolah dalam bahasa Arab? Semak balik awal tajuk saya sayang sekolah saya. Kan? Ustazah dah perkenalkan perkataan ataupun kosakata yang ada dalam tajuk Ana uhibbu madrasati, saya sayang sekolah saya. Salah satunya ialah kedai sekolah. Cari kedai sekolah dalam bahasa Arab. Yang kedua, ini dia. Apa dia ni? Ini adalah taman. Apa taman dalam bahasa Arab? Jamilatun ke hadiqatun. Sebab kita nak susun supaya ia menjadi ayat yang betul. Okey. Untuk latihan hari ini pula berkaitan dengan zaraf. Yang Ustazah petakkan yamina dan yasara ni ialah zaraf. Zaraf makan. Yang menunjukkan kedudukan sesuatu tempat. Okey. Dalam ayat yang pertama, ada dua tempat yang disebut dalam ni. Yang pertama, Al-Qa'ah. Yang kedua, Al-Mal'ab. Okey. Ayat yang kedua pula, perkataannya satu, Al-Mat'am. Satu, Al-Musalla. Baik. Kalian kena pastikan perkataan yang mana yang kita kena letak sebagai perkataan yang pertama. Adakah al-qa'atu ataupun al-mal'abi? Adakah perkataan yang berbaris di hadapan atau perkataan yang berbaris di bawah? Okey, kalau tak ingat, kalau masih keliru atau ragu-ragu, undur balik, tengok semula penerangan dalam video ini tentang penggunaan zaraf tadi. Okey, Ustazah dah beritahu perkataan yang bagaimana yang perlu kita letak selepas zaraf ini. Okey, harap anak-anak semua boleh tangkap dan boleh fahami isi pembelajaran kita berkenaan dengan zaraf makan. Seterusnya kita ke slot kemahiran menulis. Pastikan anak-anak telah pun bersedia dengan pensel yang cukup tajam. Kalau nak buat pensel macam pensel hot pun boleh. Okey, jom kita belajar menulis dengan betul.
Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. Kita akhiri pembelajaran dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'alimtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.